Okey, untuk soalan ni kita tengok kan. Soalan pertama biasanya cikgu dah cakap tadi kamu. Soalan pertama mesti tanya definisi ataupun soalan mengingat. Tandakan ke apa ke yang berkaitan tu. Okey, kita cuba soalan ni tengok sama. Soalan dia kata sini Rajah 5.1 ni menunjukkan satu bongkah pi. Bongkah pi yang berada di atas permukaan yang kesat. Jadi permukaan kesat ni apa yang ada pada permukaan kesat sebenarnya ni? Itu idea dah. Apa permukaan kesat? Kesat ni kasar kan? Atau kita panggil, bahasa Inggeris panggil rough surface. Rough surface kan? Apa yang ada pada permukaan kesat? Siapa cuba jawab? Geseran. Okey, bagus. Geseran Zafan. Okey kan? Geseran ditarik oleh pemberat Q. Jadi pemberat Q akan tarik dia kan? Dia tarik. Jadi ni akan ke kanan lah. Dan pemberat ni akan turun ke bawah. Okey kan? Okey, tu dah. Tak apa ni soalannya berkaitan, kita tengok gambar dulu kan. Okey, soalan dia. Apakah maksud daya paduan? Daya paduan ni maksudnya apa sebenarnya? Ni kena hafal. Kalau kamu tak hafal, susah. Yang penting kamu faham. Daya paduan ni maksudnya, paduan maksudnya gabungan. Daya menghasilkan satu daya. Betul tak? Jadi jawapan dia ialah, ada siapa nak cuba? Tak apalah kan, cuba jawapan Itu daya tunggal. Satu daya lah. Daya tunggal maksudnya satu daya. Okey. Daya tunggal yang mewakili dua atau lebih daya. Maksudnya 3-4 daya bergabung jadi satu daya. Boleh contohnya macam ni. Katakan daya ni macam ni. Kan? Satu lagi daya dia macam ni. Bila bergabung dua ni dia akan menghasilkan, saya baca ni lah senang. Kamu peninggal kan? Untuk macam ni. Kalau ada satu daya macam ni, tambah dengan satu daya macam ni. Dia bergabung hasilkan daya macam ni. Ni daya paduan tu lah. Ini kita panggilkan sebagai daya paduan. Kejap ada ni Hello? Ya, no. Ya. Saya tengah kelas ni. Masuk dah tu. Okey, saya bagi link lagi lah. Bagi link Okey. Kejap kejap ada. Minta maaf lah, ada masalah sikit pula. Ada yang tak dapat masuk grup. Kejap Kejap dia minta tolong kejap Okey, kita sambung balik. Itu daya paduan Okey, dekat pertama daya tunggal yang mewakili dua atau lebih daya lah. Okey Okey, B1. Pada Rajah 5.1 tandakan dia bukan daya geseran. Daya geseran dengan permukaan kesat. Jadi daya geseran kita nak label ni arah dia mana? Arah dia mana arah dia? Kiri. Ya, bagus. Aina, arahnya ke kiri. Jadi kita lukislah. Kamu lukis anak panah ke kiri macam ni. Okey, ni markah 1 untuk ni lah soalan definisi. Ni soalan tu labelkan lah. Dapat markah lah Okey, kita teruskan lagi. Nombor 2. Nyatakan keadaan gerakan bongkah P dan bongkah Q. P dan Q jika daya paduan adalah sifar. Daya paduan sifar. Dia kata state the motion of block P and load Q if the resultant force is 0. Jadi cikgu nak tanya kamu daya paduan 0 ataupun daya paduan sifar. 0 resultant force daya paduan kosong ataupun kita panggil F sama dengan kosong, ada dua sebab. Apa sebab dia sebenarnya? Apa sebab dia? Pegun atau halaju seragam. Bagus. Dia adalah pegun ataupun halaju seragam. Kenapa jadi macam ni? Bila pegun, halaju awal sama dengan kosong, halaju akhir pun sama dengan kosong. Okey Bila halaju seragam, U sama dengan contoh 10 ms negeri 1, V 10 ms negeri 1. Sama kan? Jadi U dengan V adalah sama. Kedua-dua ni adalah U sama dengan V.
Bila kamu gantikan dalam persamaan A sama dengan V tolak U over T, kamu akan dapati A sama dengan kosong. Okey, A sama dengan kosong. Bila A sama dengan kosong, kamu ganti dalam formula F sama dengan MA. Jadi F kita akan dapat kosong. Bila F kosong, maksudnya daya paduan adalah sifar. Jadi jawapan untuk nombor 2 markah ni, 2 markah mesti 2 point. Itu objek pegun ataupun bergerak dengan hal laju seragam. Ataupun kita kata pecutan sifar pun boleh lah untuk kedua-dua kes. Kan? Kalau pegun, pecutan sifar, hal laju seragam pun pecutan sifar. Okey, boleh kan? Kita teruskan yang seterusnya. Okey, ni soalan yang mudah yang cikgu jawab tadi. Ingat cikgu jawab. Kalau kita nak buat soalan, kita kena buat soalan yang mudah dulu, iaitu 5, 6, 11. Ini soalan apa? Soalan menganalisis. Membandingkan dua gambar. Membandingkan dua gambar. Okey, kita cuba jawab soalan ni. Okey, dia cakap tadi dah. Baca ni, dah baca kan? Okey, baca. Raja 5.2 dan 5.3. Okey, menunjukkan sistem X dan Y di atas permukaan licin. Tadi kesan kan? Permukaan licin. Apa yang kamu faham tentang permukaan licin? Siapa yang faham? Tak ada geseran. Ya, bagus. Geseran adalah sifar. Betul? Geseran kosong lah. Maksudnya daya yang ke belakang ni kita kira tadi tu sama dengan kosong. Ini pun sama dengan kosong. Ini kata permukaan licin kan? Okey, bagus. Kita teruskan. Okey. Berdasarkan rajah ini, bandingkan pecutan yang dihasilkan dalam sistem X dengan Y. Pecutan. Jadi kita tahu pecutan formula je daya kan. F sama dengan MA. Boleh? Jadi cikgu nak tengok sini. Bila kamu tengok sini, apakah hubungan pecutan dengan daya paduan? Apa hubungannya? Berkadar terus. Ya. Maksudnya bila pecutan tinggi, dalam Isya tak ada tulis macam ni daya paduan tinggi. Jadi bila kamu tengok di sini, kan, kita tengok. Yang ni 2 kg. Ini 2 kg sama. Okey. Dia nak tarik, nak ke bawah, tarik ke bawah dengan ini 4 kg, ini 2 kg. Asalnya mana pecutan lebih tinggi kamu rasa? Lagi pun memang ada jawapan ni dah pun kan? Okey. Jadi apa dia? Mana pecutan tinggi? Senang je lah ni. Kita cuma tengok nombor ni. Cikgu tersilap tak nampak ni kan? Tengok je nombor ni. Kita cuma bandingkan nilai. Okey, jadi nak jawab dia macam ni kan? Okey. Pecutan yang dihasilkan dalam sistem X. Okey, sambung. Kurang daripada. Okey, kurang daripada ni kan? Sistem X kurang pada sistem Y. Kalau buat rajah pun tak ada masalah kan? Okey, tu dah. Kamu tengok nilai tu. Kan? Tu dah kan? Tekan pula. Pecutan rajah 5.3 lebih daripada 5.2. Ataupun kita kata X dengan Y lah. Pun boleh kan? Okey, kita pergi pada yang kedua. Bandingkan jumlah jisim dalam sistem X dan sistem Y. Sistem X, kita buat jumlah jisim, maksudnya kita jumlahkan. Kalau X ni kita jumlahkan 4 tambah 2 jadi 6 kg. Betul? 5.3, 2 tambah 2 jadi 4 kg. Boleh kan? Jadi 4 kg. Jadi bandingkan jisim tu macam mana? Bandingkan jisim, kita kata jumlah jisim dalam sistem X. Sambung. Lebih daripada. Ya, bagus. Lebih daripada kan. Kamu boleh guna simbol ni boleh kan. Tak ada masalah. Tapi jangan terlalu simple sangat kan. Contohnya kamu jawab macam ni. 5, sorry kan. Hilang pula ya. 5.2 lebih daripada 5. Itu kamu tulis ni saja. Cikgu tak galakkan kamu buat macam ni kan. Cuba tulis ayat. Okey kan? Okey. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Adakah terdapat perbezaan daya paduan yang bertindak dalam sistem X dan sistem Y? Adakah berlaku daya paduan? Rasa kamu ada tak ada daya paduan ni? Daya paduan tu bukan, maksudnya daya paduan tu bukan sifar. Adakah tak ada? Soalan senang je ni. Ada tak ada? Senyap je. Tak ada. Tak ada daya paduan. Maksudnya daya paduan tu kosong lah ya? Betul tak? Ya ke? Daya paduan kosong. Okey, tengok
Okey, jawapannya ada. Kenapa ada? Ada yang ada, tak ada lah kan. Macam ni. Kamu tengok yang menolak dia turun ke bawah ni adalah apa? Dua darab kan. W equal to mg. Ni daya dia. Faham? Daya lebih kurang 20 Newton lah. Ini pun sama kan, daya dia 20 Newton juga. Lebih kurang lah. W equal to mg. Jadi daya tu ada untuk menarik dia ke bawah. Sebab apa? Geseran sama dengan sifar. Sebab dia berhadapan dengan geseran yang kosong. Maksudnya ada daya. Faham tak Jeffrey? Faham ke? Kan? Sebab daya ni daya apa berat ni akan tolak dengan daya geseran. Tu sistem tu kan. Okey, jom teruskan kan. Katakan geseran tu kosong, jadi katakan ni 20 Newton. Jadi 20 tolak kosong. Jadi apa dapat 20 Newton? Katakan kalau 20 Newton. Cikgu cepat-cepat sikit lah kan. Okey. Jadi markah dia macam mana? Ni markah 1 banding. Dan ini cuma soalan yang memahami kan. Soalan memahami kan. Ni markah yang ketiga. Sepatutnya banding lagi betul kan? Okey. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Dia minta kesimpulan ataupun hubungan. Cuma beza sikit soalan ni Soalan tak sama dengan soalan yang selalu. Tapi ini soalan eksperimen baru juga kan. Berdasarkan jawapan anda, berikan satu kesimpulan yang melibatkan daya, jisim dan pecutan. Okey. Berikan satu kesimpulan dengan daya, jisim dan pecutan. Dia minta kesimpulan. Apabila daya, ada macam ni. Kita tengok jawapan macam ni Jisim besar. Jisim besar. Okey. Pecutan rendah. Betul tak? Jisim besar ni lah, ni 6 kg. Ini 4 kg. Pecutan dia adalah jisim besar, pecutan rendah. Boleh? Jisim dan pecutan Okey, tu dia. Maksudnya daya dia, kita tambah sikit daya pun besar. Jisim besar, pecutan rendah. Daya dia rendah. Ni kalau nak jawab 3 sekali Daya dia rendah. Okey Jadi semua ni melibatkan satu formula, iaitu F sama dengan MA. Jadi apa hukum fizik yang terlibat ni? Hukum fizik, hukum Newton ke berapa? 1, 2, 3. Sama. Okey Hukum Newton yang kedua. Apa kata hukum Newton kedua? Hukum Newton kedua dia kata, kita balik formula F sama dengan MA. Jadi F sama dengan A tu adalah V tolak U over T. Jadi MV tolak MU per T. Okey ni F. Jadi F ni panggil daya paduan. Dan ini dia panggil sebagai kadar. Sebab kenapa kadar? Ada T. Kadar perubahan. Kenapa perubahan? Ada tolak. Ada tolak ni perubahan. MV tolak MU adalah momentum. Jadi hukum Newton kedua mengatakan daya paduan berkadar terus dengan kadar perubahan momentum. Ini hukum Newton yang kedua. Itu terbitnya formula F sama dengan MA. Okey, ada soalan ke? Okey, ada soalan? Kalau tak ada, kita stop dulu untuk rakaman ni.